nhục thế rồi là còn lại gì hát nhục cái này này gặp rồi hai rồi hát cái này nó qua cái gì qua cái qua nó thì còn cái là cái bộ Halo.
berjuang gugur di medan, jangan kau hiraukan. Sumpah pemuda tidak akan pulang, nyawa
Tak apa ada dah. Jago tu ni. Mengusik. Wih sikit. Naik ke mana? Dia memang hari itu. Ni kita mau tepuk tangan dia ni. Tepuk tangan komen sekali. Tahu tu, kamu tahu tu. Lagu mana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada pendidik kita daripada tadi lagi di barat. Alhamdulillah. Takbir. Semangat pendidik kita. Ucapan terima kasih dan tahniah kepada tuan rumah mengalu-alukan kehadiran semua sahabat. Hari ini kita bersama kehadiran pengurusi amanah Negeri Kelantan Datuk Wan Rahim, ada buah kemah bersama dengan ketua amanah Kota Baru, tuan rumah kita Abang Mek Diri dan semua pimpinan termasuk Abang DSU dan juga Ustaz Mek kita. Jadi sebelum kita mulakan majlis, kita minta Ustaz Mek kita beri sepatah dua kata insya-Allah. Jadi saya dengan segala hormatnya menjemput Ustaz Mek insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Biar tinggal. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jadi terima kasih pada saudara Azmi, sahabat saya selaku pengurusi majlis, dan pada seluruh yang hadir pada hari ini untuk menjayakan majlis kita yang tidak seberapa, maknanya atau besar tak besar tapi besar juga lah, sebab tengok perbeza tu memang besar. Jadi tujuan kita sebenarnya ialah untuk memperlihatkan kepada masyarakat setempat bahawa kita dalam proses mengenengahkan parti kita supaya masyarakat kenal apakah itu parti amanah. Jadi dengan program-program masyarakat kita seperti yang kita adakan pada hari ini bertujuan untuk kita mengenengahkan, untuk kita memberitahu pada masyarakat bahawa kita bersedia berada di tengah-tengah masyarakat, berkhidmat kepada masyarakat, dan seterusnya mengambil amanah yang akan diberi oleh masyarakat di dalam pilihan raya yang akan datang. Saya sebenarnya sebagai mewakili Abang Mek kita selaku pengerusi
amanah Dun Bunuk Payung ini. Jadi sebagai ucapan al-alwa lah kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini. Jadi sebagai sedikit saya nak sentuh lah pada yang hadir pada hari ini sebagai poin kita. Jadi amanah ni semua orang tanya. Situ tanya, kita ke sini tanya, orang itu amanah, macam-macam persoalan. Orang tanya kita, apa itu amanah? Jadi sebelum Datuk jawab, saya nak jawab dulu sikit. Kita melihat kepimpinan Kerajaan Kelantan pada hari ini begitu amat lemah. Memanglah kalau kita tengok kepimpinan yang ada pada hari ini, majoritinya daripada kalangan ustaz, kalangan ulama. Tetapi apabila kita melihat dari segi urus takbir, kerajaan yang ada pada hari ini terlalu amat lemah, sehingga dipertikaikan oleh beberapa majoriti penduduk, mempertikaikan apa yang berlaku di dalam pentadbiran di Kerajaan Kelantan kita pada hari ini. Kita melihat walaupun ustaz di kalangan ulama yang memerintah, yang melaksanakan, tetapi urus takbir itu terlalu lemah. Sebab itulah kita ingin mengambil alih, menerajui agar ianya menjadi lebih baik. Jadi Datuk dah sampai ni. Jadi tak apa melengahkan masa, saya menjemput Datuk Haji Husam Musa untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada kita pada hari ini. Oh, Datuk Haji Waroh ini. Jadi sebelum tu saya jemput Datuk Haji Waroh ini dulu untuk menyampaikan sepatah dua kata al-alwan pada majlis kita pada petang ini. Dipersilakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati saudara pengurusi, yang berhormat Datuk Husam Musa, Naib Presiden Amanah, yang saya hormati Datuk Rosli Ibrahim, sahabat kita, Saudara Jasman Jaafar selaku tuan rumah, Saudara Kamaruzzaman Ismail, Ketua Amanah Kawasan Kota Baru, dan Cikgu Adnan selaku setiausahanya, Saudara Jeming Hasan selaku Ketua Pemuda, ahli-ahli tangkuasa amanah kawasan, ahli-ahli tangkuasa pimpinan amanah negeri, ahli-ahli tangkuasa amanah Dun Bunuk Payung, tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, oleh kerana dengan izin Allah kita dapat hadir menyaksikan satu detik yang cukup bersejarah. Mengikut Jeming sebagai Ketua Pemuda, dia kata belon ini adalah belon pertama amanah dalam dunia. Amo dia ingat ke? Amo dia ingat ke belon pertama di Kota Baru dah? Rupa-rupanya ini juga belon pertama di Malaysia dan di dunia. Jadi ini adalah satu langkah yang cukup kreatif oleh anak buah Saudara Jasman dan puak-puak kita di Dun Bunuk Payung, sehingga kan di dalam mesyuarat jawatankuasa pimpinan amanah nasional
yang diadakan pada 3 hari bulan April yang baru lalu, amat hadir. Tuan Haji Muhammad Sabu selaku Presiden Amanah telah pun membuat arahan kepada semua negeri-negeri supaya amanah negeri mengikuti jejak langkah Kelantan mengadakan bulan bendera amanah. Ini penghargaan khusus kepada Tuan Haji Rasidan selaku Setiausaha Amanah Negeri Kelantan. Beliaulah yang mengambil inisiatif dan daya usaha untuk melancarkan mulai daripada Januari tahun 2017 mula-mula sekali di Tabiat Pak Cerai, dekat dengan tali air itu, di atas satu tiang yang lebih kurang 60 kaki buat bendera. Yang keduanya di Walekerai di cawangan apa tu macam dari Walekerai ni kerumusan di Pehi. Yang ketiganya di Pantai Sabak dan yang selebihnya di Tumpat, di Ketereh dan sebagainya. Dan di Ketereh itu yang dilancarkan oleh Datuk Usang pada bulan yang lalu dan di akhir bulan ini di Pasir Putih, insya-Allah. Jadi bendera amanah ni rupa-rupanya kalau kita hari ini pergi ke Kata Panjang daripada trafik, daripada tempat checkpoint polis tu sampai ke Syar, kita pergi lagi akan ada kiri kanan jalan itu bendera bulan berselang-seling dengan bendera dacing, lebih kurangnya 500 keping bendera sepanjang jalan. Ada satu program untuk meletakkan batu asas pembinaan unit perumahan untuk pegawai-pegawai awam negeri Kelantan. Kalau kita pergi lagi dekat dengan trafik light itu akan jumpa 2 bendera amanah yang besar tinggi di tepi pusat khidmat adun Rual Periuk. Jadi apabila naik amanah 2 tu, hak 500 dacing dengan hak 500 bulan ni tergelar raib dengan 2 tu saja. Jadi oleh kerana itu, untuk kita pasang bendera dan lambang-lambang amanah ni, kita tidak perlu lawan dari sudut bilangan, cukup dengan strategik tempat dan juga yang lebih besar, yang lebih menarik seperti mana ada di Cabai Pak Cerai. Atas pokok pula tu, dia bendera amanah atas pokok pula di Cabai Pak Cerai tu, dia berkebar 24 jam sehari. Kamu tak tahu sebab apa, jadi kerana tinggi kok 24 jam sehari. Jadi cukup. Dan pimpinan Amanah Nasional telah membuat keputusan bahawa menjelang pilihan raya umum ini, amanah tidak akan ada poster plastik amanah, tidak ada. Kita tidak akan guna oleh kerana di dalam pengalaman kita sejak daripada pilihan raya 78, 82 lagi, 80 Mei, pilihan raya 90 sampai ke hari ini pun, yang amat berhormat Tok Guru kita banyak kali minta supaya tak seguna poster plastik. Oleh kerana inilah kos sampai 300,000 bagi kita negeri Kelantan. Jadi untuk menjimatkan kos dan bagi menyambut hasrat Tok Guru kita, amanah tidak akan menggunakan poster plastik. Kita akan gunakan hak mana ada. InsyaAllah kita akan mencapai kejayaan dengan sokongan dan sambutan dan semangat para pejuang. Pada petang ini, ramai di kalangan kita tak tahu lagi ni sebab apa kita nak buat balon amanah pertama dalam dunia. Sebab apa kita pilih buat di pekarangan pejabat Dun Bunduk Payung. Hari ni yang nak raya. Apabila balon amanah ini naik di udara Kota Baru, maka bermulalah Datuk Husam sebagai calon Parlimen Kota Baru. Buat-buat kita hak lalu ke jalan Kuala Kerai ke, jalan Telipuk ke, jalan Kampung Sirih ke, apabila tengok balon yang membawa bendera amanah ni, sebut selalu pada anak-anak kita dalam kereta tu, itu tandanya Datuk Husam akan bertanding Parlimen Kota Baru, insyaAllah.
Banyak amanah kata mengenai Datuk Usam, sifat-sifat kepujian yang ada pada dia, tapi kerana dia ada, tak ada. Tak saya semula. Ambo akan sebut semula dan masa dia tak ada. Tak sasi. Lepas dia tak ada. Banyak. Kadang-kadang ambo berkaca mata ni. Berkaca mata tu mengenangkan perjuangan beliau. Orang lain tu di universiti juga mula nak cari kerja, pegawai takbir negeri kau sebelum Datuk Lee, pegawai takbir persekutuannya, macam-macam kerja. Dia ada balik-balik mari dia pergi rumah hamba tu, dia tengah buat air soya masa tu. Kamu ingat tepi kawah air soya ni. Ayah ni ada hari ni saksinya Cikgu Zainal. Cikgu Zainal Hussein tu ada. Tu saksi dia. Mewakafkan diri kepada perjuangan mulai saat keluar universiti sampailah pada hari ini. Itulah Datuk Usam. Dan insya-Allah kita mengalung-alungkan kehadiran beliau bersama kita pada pagi ini dan hamba penuh yakin sambutan warga Kota Baru kepada amanah bersama-sama dengan Kubang Krian dan Pekaling Sepur insya-Allah akan memberikan suatu langkahan awal yang baik bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita daripada keadilan, daripada DAP, daripada Bersatu, kehadiran Tan Sri Muhyiddin Yassin merasmikan pejabat Bersatu Negeri Kelantan pada pagi ini sungguh memberangsangkan dan Tan Sri Muhyiddin menyatakan secara berdepan tadi bahawa hasrat Bersatu untuk menghancurkan UMNO dalam pilihan raya umum akan datang. Ini istilah yang digunakan, menghancurkan UMNO. Banyak kali dah yang diusahakan oleh puak-puak kita tapi tidak berjaya. Jadi Tan Sri mengajak semua sekali untuk mengalahkan, menewaskan dan menghancurkan UMNO dalam pilihan raya umum yang ke-14 nanti insya-Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang ada. Mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita akan mendapat suatu lonjakan baru, membina satu ombak gelombang ke arah kejayaan kita dalam pilihan raya umum yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Terima kasih kepada pengurusi amanah Negeri Kelantan. Amba teringat ketika 2013, bulan berapa aku tak ingat, tapi masa tu Datuk Seh baru ditangkap oleh polis. Ketika dia di dalam lokap, Datuk Wan Rahim di antara orang yang mari tiap-tiap malam berjumpa dengan rakyat ketika itu memberi solidariti kepada Datuk Seh dan keluarga dia. Walaupun masa tu tak ada amanah lagi, walaupun masa tu ketika itu Datuk Wan Rahim masih lagi YDP Kota Baru, masa tu wakil rakyat PAS tak mari. Tetapi Datuk Rahim tiap-tiap malam pada Yasin dan kita buat ceramah. Di antara hamba ingat pada hari itu dia kata Datuk Hussein ni ketika dia jadi SU Sulit ataupun SU Akhbar atau guru ni, dia tak ambil bil telefon kerana dia kata dia takut tukar hak anak dia guna ke hak dia guna. Nak royaknya satu-satunya ataupun lah ni pemimpin hak boleh percaya kalau Pak Piti di mana masa muda lagi dia tidak pernah pun melihat pada benda kuasa dan insya-Allah. Jadi orang belakang dia tadi lagi nak minta apa berdikir barang. Jadi sebelum kita pergi kepada Datuk Seh dan turunnya merasmikan belong ni, kita berdikir barang boleh tak? Jadi demo ni nak minta orang menyanyi lah sikit lah insya-Allah. Senyap seduh sunyi sepi. Jadi lagu tu senyap sunyi sepi sampai situ sajalah. Jadi sebenarnya hamba jemput kepada sahabat-sahabat hamba untuk menyanyikan lagu di Kebaran Amanah dengan segala hormat dipersilakan. Allah. Bersamalah kita
rakyat dibela demi masa depan, amanah negara menjadi harapan demimu Malaysia yang lebih gemilang. Mari bersatu erat berhubungan, amanah menyeru ubahlah haluan, sama membantu menjana perubahan di bawah teraju pemimpin terbilang.
kejayaan segenap sudut berbagai lah bidang rekaan bermutu canggih berwawasan negara maju pesat dan berkembang rakyat bersatu mengubah kehidupan atas sepakat membawa keberkatan rajin dan usaha budaya ketimuran dapat mengatasi segala kemunduran Alhamdulillah, terima kasih. Ini adalah pendekatan kita secara demokratik. Maknanya kita tidak perlulah nak buat mulu hudu, nak kata kok gaya. Jadi kita panggil terdidik dengan cara kepimpinan Datuk Usaha Musa, Cikgu Ibrahim. Apabila kita nak menyampaikan satu perkara, tak perlulah kita nak kecek uduh. Supaya dalam lagu, dah supaya dalam lagu. Luar nak pok comel, dalam habis kucah lemek. Jadi kita kasih lagu. Kita kasih luar nampak comel tapi bagi dalam habis kucah lembek. Jadi pendekatan kita adalah pendekatan secara kreatif, secara berhemah. Jadi daripada parti lain nak guna pendekatan cara bahasa-bahasa kasar tu terpulang pada dia lah. Kerana kita orang Melayu, kita orang Kelantan terkenal dengan budi bahasa budaya kita insya-Allah. Jadi alhamdulillah, jadi hamba minta maaf pada sahabat-sahabat tadi berfikir hari ini kerana masa kita pun tak berapa panjang. Jadi seterusnya hamba menjemput dan mempersilakan Datuk Haji Husan Musa, Naib Presiden Amanah Nasional, dan seterusnya merasmikan bendera amanah bagi Dun Gunung Payung. Dengan segala makna persilakan insya-Allah. Bela. Minta maaf kita nak silakan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera pada rakan kita daripada Singju Tiko. Kabar Cina Singju Tiko hadir bersama dengan kita. Saya ucap terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil habibil alil qadaril amdil najah wa ala alihi wa sahbihi sallam. Yang berbahagia saudara Jamin, yang dikasihi yang berhormat, yang berbahagia Cikgu Rahim, saudara Kamaruzzaman, Datuk Rosli, saudara Jasman dan anak buah dia, saudara Muhammad Marzuki, adik kakak dan khususnya pasukan Kibagat Amanah yang pertama dalam dunia. Jadi hari ini dua lah yang pertama dalam dunia, Belon Amanah, dan yang kedua pasukan di Kibagat Amanah yang pertama. Jadi sebahagian daripada sunnah Nabi SAW ialah berzikir, berzikir. Cuma zikir Nabi itu kata-kata dia tu membawa makna. Petani pun amanah, zikir dia pun ada kata-kata yang membawa makna. Rasulullah tiap-tiap kali balik pergi dia berzikir ya. Kita orang Kelantan panggil berzikir.
Abang rasa asalnya berzikir ya. Tapi zaman dulu D-Z-I-K-R, ini enggak Z jadi DK. Zikir. Aibun ta'ibun abidun li rabbina sajidun hamidun. Ini zikir Nabi SAW ramai-ramai dengan sahabat dia. Melalui pada pasir yang panah, bergemur dalam pada pasir. Ya. Walaupun masa itu tak ada mikrofon, tapi oleh kerana ramainya sahabat, aibun ta'ibun abidun li rabbina sajidun hamidun sampai Madinah. Jadi kumpulan DK yang pertama amanah ni kita boleh guna sebagai satu inisiatif amanah negeri Kelantan. Boleh jadi kita boleh buat pertandingan DK amanah. Ya. Jadi alhamdulillah amanah ni nampaknya ke depan belakang. Sehingga malam tadi Pak Kota Baru buat sembang kedai kopi. Ya. Betul-betul tiru amanah. Bermakna amanah ni duduk depan, Pak betul kerana dia tak berapa cakap mana nak mikir, dia duduk ke belakang duduk tinggi. Begitu juga Pak kita ceramah. Mana saja Pak kita ceramah, Pak pergi ke dia pada tu. Ya. Jadi ada satu jemputan untuk amal ceramah di Kampung Talak. Tapi yang berkata ada orang amanah ceramah dah ke Kampung Talak ni sebelum Musa Nasruddin ceramah. Dia kata ada dah saudara presiden kita, saudara Mak Sabu. Kata tak boleh Kampung Tolong. Ya. Bila saudara Mak Sabu berucap di Kampung Talak, Datuk Nasruddin bahang bahawa di Kampung Talak hal kali Talak ni sejar. Ujung tu baru kata Ustaz Hamid Derani ni bodoh lebih pada lembu. Bukan bodoh sebuah lembu, bodoh lebih pada lembu. Ya. Kerana itulah Ustaz Hamid Derani ni bangkit di ceramah. Jadi apa kata Kampung Talak kita tak boleh ceramah, kita ceramah kapal lain. Hari ni naik belong pula. Susahlah Pak. Nah. Dan bila amanah naik daerah seluruh negeri Kelantan ni, alhamdulillah kita boleh tengok daerah Pah tu ada setengah tempat naik. Tapi nak rayaknya saraf dia ni, kalau kita nerve kita di tubuh kita ni, saraf kita cokik dia geruk selalu. Pah ni tengok setengah tempat tak geruk mana lagi. Bermakna Pah lagi letih benar. Kalau parti dia letih, pemimpin dia letih, kerajaan dia pun hamba rasa letih. 2-3 malam lepas hamba tengok dalam satu iklan, Menteri Besar Kelantan akan bermalam di Jeram mengaji. Tempat tabung untuk kenali, akademik kenali beli tanah dengan harga lebih mahal daripada orang Pah juga ya. Yang telah bangkit di Selising. Sampai hari ni tak ada orang jawab lagi. Berapa nilai tanah tu beli? Berapa tuai tanah kau dapat duit sebenar? Tak apalah tu kira sebenar. Jadi Menteri Besar dijangka akan hadir di Jeram mengaji untuk bermalam di Jeram mengaji. Akhir sekali Menteri Besar buat tak mari, Esko tak mari, tak okey tak mari. Hak hadirnya adalah pasukan lain suku sangkap hoki, orang panggil ngatik situ pada malam. Bermakna kalau nak pergi bermalam pun Menteri Besar kali hadir, Menteri Besar Kelantan ni sangat letih. Ya. Letih. Kita nak beri ke Pah sebengar lagi ni Kelantan dengan rakyat-rakyat jadi letih kali. Balik ke mana? Ha? Tak boleh ke mana nampak tengok kalau. Jadi yang mau tengok dalam sak khabar, Menteri Besar kata siapa yang mengkhianati negeri Kelantan ni berdosa besar. Ya. Dosa besar. Siapa khianat kepada negeri Kelantan, dosa besar. Ada dua perkara sini. Ya. Nombor satu, apa makna mengkhianati negeri Kelantan? Ya. Kita yang tak ada kuasa ni, kita tak boleh nak khianat. Nak khianat lagi mana? Kita tak ada kuasa, kita rakyat. Pasir naik go, kita kena bayar. Poset air naik, kita kena bayar. Cukai tanah naik, cukai bandar naik, kita kena bayar. Pasal parking naik, kita kena bayar. Rakyat nak kena lagu mana? Dia boleh kena pada rakyat dan negeri Kelantan ni ada kuasa. Kuasa Menteri Besar, kuasa Esko, kuasa tu okey. Ini sahaja orang yang boleh mengkhianati negeri Kelantan.
Jadi mana-mana pemimpin yang tidak berkhidmat dengan sepenuh-penuhnya, dengan jujur, dengan amanah, dengan cekap, dengan berwawasan, dengan bersungguh-sungguh, orang inilah yang mengkhianati negeri Kelantan, bukan kita rakyat Kelantan. Kalau ke mana? Itu sekali ke? Pokok buat kita sekali. Ya. Letih, nak beli sekali letih dah amanah. Wah. Baik. Yang mengkhianati negeri Kelantan ni akan diadili oleh rakyat sendiri. Kalau rakyat rasa prestasi kerajaan itu kemah molek, maknanya kerajaan itu tidak mengkhianati negeri Kelantan. Kalau rakyat berasa lega di bawah kerajaan itu, dia berasa senang di bawah kerajaan itu, dia berasa bahagia di bawah kerajaan itu, dia berasa cita-cita dia tengok kerajaan membawa kemajuan, kemudahan, kebaikan pada negeri itu, maka pemimpin tersebut dikira tidak mengkhianati negeri Kelantan. Tapi kalau lepas butir-butir, bukit tak ada, hutan kita lepas belas-belas tak ada, kampung kita pula tak ada, kampung laut tak ada, di Macai tak ada, maka kalau rakyat rasa tak puas hati, dia tolak kajian itu, tak dosa rakyat. Tak dosa rakyat. Kalau Menteri Besar berasa kalau nyepah ni dosa rakyat, tak usah masuk pilihan raya. Pakai koci selalu. Bila 5 minit koci, tak ada pilihan raya. Pasal kalau pilihan raya jadi ada hak dosa, ada tak ada dosa. Bila tak ada pilihan raya, kau tak berdosa. Bila kita ada pilihan raya, rakyat ada hak untuk memilih kerajaan yang baru. Pihak-pihak yang tak puas hati dengan kerajaan, ia ada wawasan yang lebih molek lagi, berhak untuk buat gerakan tukar kerajaan yang baru. Tak timbul masalah dosa pahala sih. Apa yang orang lain nak benih, ada dosa. Dia yang menggedah limit lotek pun tak berdosa. Jadi dosa pahala nombor 2 ialah selalu digunakan oleh PAH untuk orang lain. Orang lain terlibat dengan dosa pahala. Dia sendiri patut hidup kat orang, tak ada dosa pahala. Bodoh, bergeruk, mudah rasa dia sebut wakil dia ni, mau tak lagi sebut. Tak saya sebut lah, tak saya sebut lah aman. Bukan kata tak kerti nak sebut, tapi benda tu kotor daripada pemikiran yang cemas. Orang yang jiwa dia mutmainnah, ambo duk tengok-tengok lah, ambo duk dengar, ambo duk baca. Orang jiwa mutmainnah ni bila dia nak sebut satu perkataan, dia pelik, dia istighfar dulu dalam hati. Istighfar dulu dalam hati sehingga Allah babah dia daripada sebut. Semua orang boleh kacau uduh belakang. Tapi apa setengah pemimpin kacau uduh, setengah pemimpin tidak kacau uduh. Pemimpin kacau uduh ni jiwa dia tidak dalam mutmainnah. Jiwa dia tidak tenang. Jiwa dia tidak dalam keadaan yang khusyuk tawaduk pada Allah SWT. Kerana itulah tubik benda tu. Bila tubik benda tu jadi comel kita. Kadang-kadang kita kesian pada pemimpin PAH. Ambo kalau saudara nak berlaku antik, kalau ambo jadi waris untuk gua jihadi, ambo akan koyak kau usaha ni berhak lah. Berhak. Pasal tiap-tiap kali dia kata benda, bunuh jani habis masyarakat. Menimbulkan satu polemik, satu persepsi yang sangat negatif pada parti PAH. Sedangkan PAH tu bawa nama Islam. Jadi setara ni, sahajakah pemimpin Islam dalam nak berhadapan dengan masyarakat pelbagai ragam negara kita, kebiasaan dia setara tu saja. Ya. Kalau tu je cara pemimpin Islam, bila kita beri kuasa esok-esok, kalau kita buat bayangin Ustaz Hadi jadi Perdana Menteri, ya? Kalau Ustaz Hadi jadi Perdana Menteri, lepas tu orang PAH tanya buat formula macam mana? Ambo cadang masa tu dia tidak sepelan ni. Kalau sepelan ni ambo tak sih dia jadi Perdana Menteri. Masa ambo cadang 5 tahun 10 tahun dulu, kita duduk sebelah dia, duduk beri pandangan pada dia.
Tak ada perkataan-perkataan yang berat-berat sekolah ni ditimbulkan. Ya, barwa, apa lagi, broka, babi, anjing, tak timbul masa tu. Ya, jadi kerana tu tidak peliklah kalau 10 tahun, 7 tahun dulu hamba cadang dia Perdana Menteri kerana dia Presiden parti apa. Kerana hamba sebagai ahli parti nak berjual, nak lihat PAH ni satu masa ada kuasa berkerajaan dalam negara kita. Lelah ni kita parti lain dah. Apa nak suruh dia jadi Perdana Menterinya? Presiden kita Saudara Mak Sapu pun boleh jadi Perdana Menteri kalau rakyat sokong. Tapi amanah mengambil pendekatan, tak sekira Perdana Menteri ini tak sebab dah. Kalau boleh tumbal kerja UMNO jahat ni pun cukup dah dulu. Siapa Perdana Menteri tak kisah. Biar kita nak berjual puluh-puluh tahun, tak tumbal UMNO ni. Kau jahat ada. Kau sari kau jahat, kau sari kau jahat, kau sari kau susah, kau sari kau puih, kau panas, kau payah. Jadi dia hanya tumbal. Siapa Perdana Menteri? Tak sebab lah. Kalau kita balas Perdana Menteri, sekolah lagi bingit balas. Kalau kita boleh anak esok, lagu mana? Kita nak sembelih lembu, kata tu lelaki. Bini dia kata habis pasir piti. Piti kita tak banyak mana, kita sembelih kambing. Baluh dua tu, anak tak beranak lagi. Jadi baluh kerana nak sembelih kambing, kalau nak sembelih lembu, anak tak beranak lagi, ada pasal. Beranak dulu lah, kalau ada rezeki lembu, lembu, ada rezeki kambing, kambing. Begitulah kita dengan Malaysia ni. PAH ni dia terpaksa duduk di laluan lain. Ya. Kok betul-betul beradab dengan UMNO Barisan Nasional ni adalah Pakatan Harapan. Dua ni je. Kalau pasukan bola, dua ni je. Kok masuk final. Kok masuk dalam padan nak sumbat gol masing-masing. Pakatan Harapan nak sumbat gol UMNO. 12 butir pun tak puas. UMNO pun nak sumbat gol Pakatan. PAH nyata dia tidak akan sumbat. Kalau kita beli jaket nak masuk tengok bola PAH main sumbat gol UMNO Barisan Nasional, pada hari ni hangpa tak nampak PAH ni nak sumbat gol UMNO Barisan Nasional. Jadi kalau PAH main, tak usah beli jersey, tak usah beli jaket, tak usah beli apa. Nak beli jaket, beli hok amanah dan gugu dia lah. Jadi mula alhamdulillah. Bermula daripada Tun Mahathir dan Tan Sri Muhyiddin Isytihar bersatu bersama dalam pakatan. Alhamdulillah, hamba rasa puas hati. Kita sudah letak 4 pasukan ni untuk duduk atas satu landasan bersama. Nak memperkemahkan, memperkukuhkan tu jadi mudah. Kerana kita sudah ikat dalam ikatan Pakatan Harapan. Dan hari ini kita tengok Tan Sri Muhyiddin mari Kota Baru, kita boleh duduk sama, DP pun ada, PKR ada. Bermakna PAH dia nak curi ahli pakatan, nak buat pakatan dengan dia pula, tak boleh. Ya, nak ambil satu pasukan daripada pasukan kita, buat guru dia, tak boleh. Jadi ini memudahkan pelarasan ataupun gerak kerja politik dalam negara kita kalau kita nak mengalahkan UMNO Barisan Nasional. Alhamdulillah, lepas dah satu perkara besar dalam politik negara kita. Kalau pilihan raya mari dekat, setengah kata nak mari dekat, setengah kata mari jauh. Mari dekat pun tak apa, kerana kita sudah dalam pasukan. Kita sudah berikat. Bila kita berikat 4 pasukan ni, insya-Allah. Dan jadi selanjutnya kita boleh tengok Tan Sri Muhyiddin mari, esok Nurul Izzah mari. Dan amanah ni terbuka. Alhamdulillah. Walaupun amanah ni parti baru, dia tidak cepat orang panggil kenali. Ya. Masa dulu 2 bulan lepas PAH menyuruh kerana boleh ambil pemimpin bersatu duduk ceramah dengan dia. Ya, kita amanah relax. Lekas tak ada masalah. Ya. Dia menyuruh boleh ambil pemimpin PKR Tian Chua ceramah dengan dia. Kita tak kata apa. Kita jalan straight. Ini sudah membuktikan amanah ni parti yang layak memimpin negeri Kelantan dan negara kita. Dia tidak mudah serabut. Ya. PAH ni kita cocok sikit. Serabut selalu dia. Ni cocok bai'ah. Hamba Isytihar semalam, hamba sudah menang debat dengan Nasaruddin dalam isu bai'ah. Ni kali kedua hamba Isytihar lagi. Tiap-tiap tempat hamba akan Isytihar, hamba berjaya mengalahkan Esko Kerajaan Negeri Kelantan dalam debat bai'ah. Pasal dia kasih debat pakai lain.
Meneh lah. Tak meneh lagu mana? Moga dia selain daripada kasih debat, hak dia kata mula tu, dia tarik balik habis tu. Dia kata bila ambo kata Husain cerai dengan bini dia. Bakal Husain tak cerai dengan bini dia, mu bakit buat apa? Bodoh dia dewek tu. Mu rakyat selalu dia dewek tu, yang berhormat tidak cerai dengan bini. Tidak berlaku ta'liq pada yang berhormat. Kena rakyat gitu dulu. Masa tu dia kejar ambo tu. Kalau adik kakak jadi ambo tak malu. Sore-sore diri duduk dalam dewek. Kerajaan ambo seakan-akan ini cerai dengan bini ambo. Bila ambo bangun baru dia terkejut. Dia ingat bodoh sepambo, ningo sepambo, tak berani nak bangun. Dia ngaji Mesir 13 tahun. Ambo pergi Mesir baru 3 kali. Dia ngaji Mesir 13 tahun. Dia ingat ambo tak berani bangun. Kalau amanah mereka Kelantan ni, esko agama mesti orang yang sangat dihormat. Tak boleh kau nyoho dengan tak ada sijil, tak boleh. Ini janji amanah kepada rakyat Kelantan. Esko agama ni seorang yang berkelayakan. Dia ada kelulusan. Dia ada akhlak yang baik. Yang kata-kata dia ni menjadi ukuran dan ikutan pada rakyat negeri Kelantan. Jadi insya-Allah pilihan raya ni kita boleh esko agama pembangunan Islam hak baru insya-Allah. Esko daripada Meranti ni kita pergi Kepah buat gapo-gapo ikut dia lah. Nak latih gapo ikut dia. Jadi sini kita boleh tengok depan ni tak ada orang berkelayakan. Padahal kalau Datuk Mai Yaakob latih Ustaz Hassan Mahmud, apa salah? Ustaz Hassan Mahmud ngaji di Riyadh. Dia bekas esko. Berapa orang latih orang tak ada sijil? Kerana tak ada apa ukuran. Berasa nak latih. Tak ada ukuran kepada dia benda kelayakan dia lagu mana dia boleh bawa ke tidak. Sebab tu Kelantan dari segi pembangunan syariah, pembangunan Islam tak ada perubahan 4 tahun lepas. Gaji hakim ko, perjawatan hakim ko, bangunan mahkamah syariah jajahan ko, Suruhanjaya kehakiman ko. 22 bulan ni amanah negeri Kelantan akan ada satu seminar panel syariah negeri Kelantan. Panel syariah amanah negeri Kelantan 22 bulan. InsyaAllah hamba akan berucap. Kalau pres boleh mari, pada peresmian tu kita buka pada pres. Kerana hamba akan bentangkan satu kertas cadangan pemerkasaan syariah negeri Kelantan yang boleh menjadi panduan dan rujukan pada rakyat Kelantan bahawa kerajaan Kelantan selama ni 4 tahun tak buat apa sekarang, amanah tak ada merintah lagi, kita sudah ada rangka lagu mana nak memperkasakan syariah negeri Kelantan. Termasuk dari segi fee ni benda kecil sekali, yuran atau pendenda. Kelantan ni paling mahal sekali, nak nikah pun mahal, nak cerai pun mahal. Kita berpendapat fee ni yang berkaitan dengan hal-hal syariah rakyat Kelantan ni tidak harus menjadi sumber pendapatan. Bolehlah nak jadi hasil, tapi jangan kerana nak mikir nak tambah hasil, maka kita naik fee berkenaan dengan nikah cerai. Sehingga nak nikah menjadi mahal, nak cerai jadi mahal, nak daftar apa-apa mahkamah syariah jadi mahal. Pada pendapat kita, ini bukan dengan tujuan meningkatkan hasil. Dia hanya satu perkhidmatan yang patut sesuai dengan rakyat. Jadi nak nikah hasil, kita kena mikir lagu mana benda lain. Dari segi balok kita, mah kita. Amba baca dalam laporan Singapura, CNMC, yang dapat bahagian mah di Sokor. Firma Australia buat kajian. Didapati emas itu ada 700,000 ounce. Di petok dia saja tu ada 700,000 ounce emas. Jadi apa yang rakyat kena susuh dengan cukai tanah, dengan berapa-berapa benda ni? Benda ni alhamdulillah hamba yang mula-mula. Hari ini hamba baru sebut. Tok Guru pergi sendiri ke Beijing. Ya. Kita berpendapat mah dalam bumi ni mesti dikeluarkan secara teknologi canggih. Secara moden. Hari ini terbukti. Masa tu nak boleh lulus dalam SCDC. Hamba tak saya baca lah nama-nama orang lah hak dalam ni. Kau buat macam-macam keren masa tu. Allah ni boleh hasil. Boleh hasil senyap tiba. Ya. Di Kelantan ni kita belum ada zakat mah. Ya.
Masa Tok Guru nak akhir perkhidmatan dia, Amo pernah buat satu ketah. Kita kena memperkenalkan zakat galian. Zakat galian ni. Esko duk bicara bai'ah ni zakat galian tak ada. Inilah kena ada kelayakan. Dari segi ekonomi Islam, keuangan Islam, satu daripada sumber ialah daripada hasil bumi. Ya. Jadi panjanglah cerita dia untuk reka adik kakak semua. Ia ada di perkarangan ni dan ada follow secara live. InsyaAllah amanah boleh buat jauh lebih baik daripada kajian Pah ada hari ni. Ya. Dia nak buat lebih baik ni bukan apa, ialah mengenai terbuka atau tertutup fikiran kita. Ya, kalau fikiran kita tertutup, 200 orang pun nak agak ilmu sekor, balah, pakai. Tapi kalau ada fikiran terbuka, InsyaAllah kerja hak payah tu jadi mudah. Hak tak nampak tu dalam bahasa Tok Guru dulu sifatun kasyifah. Ni bahasa Tok Guru. Adik kakak perhati, ambo bukan nak nyahu. Ada kata orang lain ingat gap apa pernah Tok Guru sebut di jikak 10. Kalimah ni sifatun kasyifah. Ya. Sifatun kasyifah. Ada Datuk Mayakut sebut. Ada Datuk Niamah sebut. Ada Datuk Sudin sebut. Tak sebut pasal dia ni bukan nak murid Tok Guru sebenarnya. Anak murid Tok Guru sebenarnya Datuk Warahi. Ambo anak murid Tok Guru sebenarnya. Dia ada gegak-gegak lelah ni. Pah marah pada kita buat seminar pemikiran Tok Guru. Pun marah. Apa benda ni? Kalau amanah mentadbir, kita akan buat satu galeri Tok Guru. Ya. Bukan galeri Tok Guru Nazi saja. Tok Guru lain. Tapi sebahagian daripada dokumen mengenai Tok Guru Nazi ada di rumah hamba. Ya, bukan bawa lagi. Hak tu kena tindih hamba dengan Tok Guru. Sejarah Tok Guru tu adalah sebahagiannya sejarah hamba juga. Jadi pas tak boleh nak pattern kena pattern otak hamba sekali. Kena pattern otak Cikgu Warahi sekali. Pasal kita ni sebuti, ya. Masa tu. Ha? Baik, sifatun kasyifah. Ilmu ni kata Tok Guru adalah bersifat sifatun kasyifah. Ya, idea ni kata Tok Guru adalah sifatun kasyifah. Iaitu ilmu ni dia boleh membuka benteng-benteng minda. Kunci-kunci tembok-tembok minda dengan ilmu. Kalau orang tu ada ilmu, orang tu ada idea, maka dia boleh membuka tembok-tembok minda. Dia boleh tengok alik belakang dinding tu ada apa dengan ilmu dia, ya. Jadi sifatun kasyifah kata Tok Guru adalah satu daripada instrumen yang penting bagi orang yang nak memimpin jemaah ataupun memimpin masyarakat dan umat. Jadi insya-Allah dengan cara amanah ada satu panel syariah, kita ada pasukan profesional kita ada ulama-ulama yang cenderung berfikir secara profesional, kita boleh memimpin Kelantan dengan lebih baik jika rakyat negeri Kelantan beri kita alhamdulillah amanah dan peluang untuk mentadbir Kelantan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih kepada Datuk Ustaz Musa. Sekarang kita ke acara untuk melepaskan belon serentak dengan lagu Amanah. Mana? Datuk, halaman Datuk. Sini. Sini ya. Tunggu lagu Amanah ya. Dek.